JDT akan bermain sebaik mungkin. Seperti yang kita tahu, JDT mempunyai build-up team daripada defense, midfield dan juga striker. Baiklah, permainan sudah pun dimulakan dan kita mengharapkan permainan yang cukup menarik kerana keadaan cuaca juga begitu baik sekali di Johor Bahru dan keadaan padang juga cukup sempurna untuk kedua-dua pasukan ini mempamerkan corak permainan yang saya harap cukup akan percuma sekarang ini bagi pasukan JDT. Seperti biasalah, Syafiq Rahim, Lucero dan juga Diaz sudah pun berada di depan pintu gol pasukan Kelantan, mengharapkan satu hantaran, satu sepakan, satu delivery yang tepat daripada kapten mereka, Syafiq Rahim. Terkena pemain yang sudah pun terbaring di atas padang. Permainan diteruskan. Satu kedudukannya agak menarik sekarang ini. Masih lagi dalam permainan. Kita lihat bagaimana pemain back, iaitu Marcos Antonio yang sudah pun turun ke bawah. Masih lagi Marcos Antonio. Dia sendiri atas semangat spotting mengeluarkan bola itu untuk memberi peluang pada pemain Kelantan yang mungkin terbaring di atas padang sebentar tadi untuk menerima rawatan. Kita lihat sekali lagi, Eddie, ini dia bagaimana Marcos Antonio. Ya, Kawi. Satu bijak daripada Antonio. Loloskan bola daripada celah kelengkang. Ini gerakan naik ke atas Fazli bersama-sama dengan Azni. Satu antara yang ke depan itu bola. Satu peluang yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi sayang sekali Diaz sudah gagal untuk melakukan ataupun meledakkan satu sepakan yang tepat ke arah pintu gol. Kita lihat bagaimana Azni Taib, satu lorongan yang cukup menarik, tampanan daripada Lucero, tetapi sayang sekali kita lihat bagaimana Diaz pula terlepas peluang keemasan yang diperolehi. Sepakan kaki kanan demi asakan sekarang ini dilakukan oleh pasukan JDT untuk mencari gol pertama yang mungkin akan merubah kedudukan permainan ini. Dan akhirnya bola dikawal oleh Elioski, tetapi dia pula menerima asakan. Permainan diteruskan, kata pengadil. Satu percubaan deretnya agak menarik, tetapi sayang sekali serong di sebelah kanan pintu gol. Jadi itulah percubaan yang dilakukan oleh Diaz daripada luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana mungkin itulah pilihan yang terakhir, option yang terakhir bagi dia sebenarnya. Dia ingin mencuba sesuatu yang menarik. Ada ruang dan juga peluang di situ. Cuma ini ada ruang yang cukup selesa bagi Azni. Satu cross, peluang yang kedua, tetapi sayang sekali Diaz, walaupun pada kedudukannya agak menarik seperti, dan juga peluang itu terhidang. Begitu terhidang, Kawi. Ya, kita lihat sekali lagi. Ini dia bagaimana sentuhan sebenarnya dilakukan oleh pemain Kelantan, tetapi walaupun Diaz mencuba, tetapi ketika itu sudah berada pada situasi agak sukar kerana ada 2-3 pemain Kelantan yang sudah pun mengawal situasi itu dalam keadaan yang agak kelam kabut. Tetapi nasib baiklah Diaz juga terjatuh sebelum itu, dan kita lihat bagaimana dia sendiri menghadapi kesukaran untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif dalam usaha untuk memecah kebuntuan jaringan gol itu. Hampir-hampir gol sendiri. Ya, tampanan yang dilakukan sebentar dan tertekan sebenarnya bagi pasukan Kelantan. Satu lorongan baik, cuma bola itu tidak berapa kuat bagi. Ya, Kunalan tadi menerima hantaran daripada Haris Harun. Satu lagi peluang sekarang ini bagi pasukan JDT. Walaupun berada pada situasi yang agak menarik, tetapi sayang sekali kita lihat walau Lucero yang mempunyai peluang yang cukup baik, tetapi apakah bola sudah pun terkena tangan pemain Kelantan. Itu yang cuba ditunjukkan oleh Lucero. Pandangan anda? Syafiq Rahim sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Satu lagi delivery yang agak menarik. Satu lagi sentuhan berjaya ditolak keluar oleh Khairul Fahmi Ceman. Jadi satu lagi situasi yang cukup mencemaskan. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana satu delivery yang begitu baik dibuat oleh Syafiq. Ya, hampir-hampir lagi memberi peluang kepada pasukan Kelantan untuk mencemaskan pintu gol pasukan JDT.
Penolakan yang dilakukan oleh Gomez sebentar tadi. Dan Brandon Gunn sekarang ini melihat dan melakukan percubaan, tetapi melihat percubaan yang dilakukan oleh Brandon Gunn di sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Ya, Gawi, Brandon Gunn dapat loloskan diri dan pemain JDT itu ideal hanya lari ke belakang, dan itu adalah peluang yang beliau nampak sebentar tadi terhadap S. Gunalan. Satu lagi sepakan percuma sekarang ini, permainan yang masuk ke minit-minit terakhir separuh masa yang pertama ini. Sudah pun bergerak sekarang ini Marcos Antonio yang sudah pastilah ingin menggunakan kelebihannya untuk melakukan jaringan melalui tandukan, tetapi sekali lagi kecekapan dan juga kepantasan Khairul Fahmi Cemat membaca pergerakan gol sekarang ini hanya menunggu barangkali tiupan whistle untuk menamatkan permainan separuh masa yang pertama ini. Itu dia tiupan whistle daripada pengadil Syed Azhar Syed Kamal untuk menamatkan permainan separuh masa yang pertama ini. Ada 2-3 percubaan yang cukup menarik daripada pasukan JDT sekarang ini, Eddie, tetapi sayang sekali nasib tidak menyebelahi mereka, dan kedudukan nampaknya belum lagi berubah di Stadium Tan Sri Dato' Hassan Yunus di Lakin, Johor Bahru. Ya, Gawi, sebenarnya percubaan-percubaan yang begitu baik daripada pasukan JDT ialah sebanyak 8 ataupun 9 chances yang mereka dapat. Tapi mereka okey, itulah apa yang berlaku. Johor Darul Ta'zim 0, Kelantan 0, separuh masa yang pertama. Terutamanya 2 percubaan sure goal yang menjadi penyelamat ialah palang gol pasukan Kelantan. Tetapi mungkin senario ini akan berubah dalam separuh masa yang kedua ini. Selalunya begitulah, kebangkitan pasukan JDT akan menjadi lebih hebat, lebih kemas setelah mereka berada pada situasi yang sedikit tertekan sekarang ini dengan keputusan di antara pasukan Felda akan dilakukan oleh Fazli Mazlan. Satu lagi situasi yang menarik, Zamuddin mencari ataupun satu cutback yang terlalu kuat sebenarnya, gagal untuk dibaca. Syafiq sekarang ini satu lorongan yang menarik, Azamuddin, satu cross, itu dia peluang yang terbuka, dan akhirnya cukup mudah bagi siapa lagi kalau bukan Pereira Diaz untuk menjadikan gol yang pertama bagi pasukan JDT minit awal separuh masa yang kedua ini. 1 minit perlawanan ini, pada minit ke-46 dia menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan JDT. Komen anda? Ya, Gawi, sebenarnya satu lorongan yang bijak daripada Syafiq. Lihat Azamuddin Akil di situ tidak dikawal, dan satu ruang yang begitu selesa untuk membuat hantaran ke tengah, dan di situ dengan tenang Diaz melakukan tandukan untuk menewaskan Apek pada malam ini, Gawi. Jadi itulah dia yang dikatakan nasib sebenarnya. Mereka melakukan segala-galanya dalam separuh masa yang pertama, tidak menjadi. Tetapi minit pertama separuh masa yang kedua, hantaran yang tepat yang dilakukan oleh Azamuddin Akil, kesempurnaan tandukan yang dilakukan oleh Pereira Diaz, tewas juga akhirnya Khairul Fahmi Cemat. Jadi kedudukan yang sudah pun berubah sekarang ini di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Pemain Kelantan bermain dengan JDT kembali semula kepada Kelantan itu Damsu. Ini satu peluang yang agak menarik, tetapi mungkin agak terlewat sedikit bagi pemain ini, iaitu Brandon Gunn, untuk melakukan sentuhan melalui tandukan hasil daripada cross yang menarik yang dilakukan oleh Leoski. Ini kita lihat kawalan yang cukup menarik, ada space ataupun ruang yang cukup selesa, hantaran lintang yang dilakukan oleh Leos. Syafiq Rahim yang akan melakukan sepakan percuma ini. Ambil keputusan untuk tidak menghantar ataupun melakukan sepakan itu terus ke depan pintu gol. Satu kesilapan yang dilakukan, satu situasi yang agak menarik. Sayang sekali, idea yang cukup menarik sebenarnya daripada Satria Leoski yang kita lihat di gambar, tetapi pelaksanaannya saja yang tidak sempurna. Dia sudah pun dapat melihat di mana Izam Tarmizi berada di depan, terlalu jauh daripada pintu golnya. Beliau cuba melakukan chip, tetapi sayang sekali serong sedikit saja
dari sebelah kiri pintu gol. Jadi Eddie. Jawi lorong satu. Kedudukannya agak bahaya, tetapi nasib baiklah bola sudah pun melepasi pintu gol, walaupun cuba diasah oleh Marcos Antonio dalam situasi yang tidaklah begitu mencemaskan sebenarnya. Kita lihat bagaimana tandukan yang dilakukan, sentuhan yang pertama daripada Lucero, mungkin itu yang itu dia tandukan pertama yang cuba dilakukan oleh Lucero, tetapi bola itu sudah pun tinggi melepasi pintu gol. Walaupun JDT bersiap sedia sekarang ini, Haruf Fahmi Cemat, Syafiq Rahim. Sementara itu kita lihat Aidil Zafwan juga sudah pun berada di depan pintu gol. Azamuddin, ada dua pemain yang mengawal. Masih lagi Azamuddin sekarang ini, satu cross tetapi membias terkena pemain Kelantan, tetapi mereka masih lagi menguasai. Satu rempatan yang cuba dilakukan oleh Aidil. Kembali sekarang ini kepada Syafiq, masih lagi menguasai permainan, masih lagi mengatur gerakan serangan. Syafiq bersama-sama dengan Gomez, dan turun membantu ialah Wanda Luis, dan akhirnya mendapat sepakan gol, walaupun mungkin Syafiq Rahim sendiri tersenyum, mungkin kerana tidak dimasukkan menggantikan Asrul untuk bermain di bahagian kanan ataupun bahagian tepi pasukan Kelantan. Dan sebelum ini kemasukan beliau pada perlawanan di antara Kelantan dengan Selangor, beliau telah menjaringkan gol yang begitu baik, begitu cantik ya. Satu percubaan yang menarik juga sebenarnya dilakukan oleh pasukan Kelantan daripada Wan Zack Haikal daripada luar kotak penalti, tetapi sekali lagi gagal untuk mencari ketepatan yang dikendaki. Kita lihat bagaimana kawalan yang menarik, percubaan yang menarik juga daripada Wan Zack Haikal, tetapi serong di sebelah kiri pintu gol. Itu dia pergerakan, inilah sebenarnya yang ingin kita lihat daripada Wan Zack Haikal, tetapi mungkin betul. Satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Kelantan sekarang ini dalam usaha untuk mencari gol penyamaan. Percubaan jarak jauh yang cukup kencang JDT, walaupun kita lihat bagaimana ini dia percubaan yang cukup menarik yang dilakukan oleh Leoski. Rempatan kaki kiri yang cukup kencang sebenarnya, tetapi pergerakan bola itu dengan tepat, beliau keluar daripada pintu gol, dan itu dia tiupan whistle menamatkan permainan ini daripada Said Azhar Asad Kama. Jadi satu kemenangan, walaupun tidaklah begitu hebat, tetapi yang penting JDT terus memungut tiga mata dan sekaligus terus mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas dalam Liga Super ini. Jadi seringkan ringkasnya komen anda sekarang, Eddie Helmi. Ya. Sebenarnya walaupun cuma menjaringkan satu gol, JDT tetap meraih tiga mata dan mengukuhkan kedudukan JDT di pesada Liga Super. Dan semestinya pasukan Kelantan sedikit kecewa kerana Kelantan banyak juga membuat gerakan-gerakan menarik untuk menghasilkan gol, tapi berjaya dihalang oleh ketangkasan Izham Tamizi malam ini, Kawi. Baiklah, jadi keseluruhannya begitulah apa yang dapat kita saksikan, dan dengan kemenangan ini artinya JDT sekarang ini sudah pun memungut 39 mata, jadi akan terus mengungguli kedudukan Liga Super ini. Jadi keputusan muktamad Johor ataupun JDT ataupun Johor Darul Takzim menewaskan pasukan Kelantan dengan 1-0.